Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Iman Jamil dalam Ruang Bicara hari ini 17 Oktober 2022 dan malam ini kami akan membicarakan topik yang agak serius sedikit, iaitu mengenai skuad wajah 2.0. Apa itu skuad wajah? Skuad wajah inilah singkatan kepada wanita anti jenayah yang dinamakan itu wajah. Dan saya ingin kongsikan juga statistik kes keganasan melibatkan wanita, iaitu kes keganasan rumah tangga yang direkodkan setakat dari Januari hingga Jun 2022 agak merisaukan, jumlahnya 3,587 dan mengikut jantina wanita adalah mangsa yang tertinggi 2,576 berbanding lelaki iaitu sebanyak 1,011 dan ini yang direkodkan oleh jabatan yang berkenaan dengan isu ini, itu Jabatan Pembangunan Wanita. Baik, untuk malam ini kami akan membawakan dua tetamu yang cukup arif tentang isu keganasan wanita dan juga skuad wajah 2.0 ini. Di sebelah kiri saya adalah Puan Nur Syahidawati Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, selamat datang Puan. Assalamualaikum. Ke Ruang Bicara pertama kali. Alhamdulillah, ya. Selamat berkenalan kita berdua. Dan juga di sebelah Puan Nur Syahidawati adalah Puan Nur Faizah Hasmuni, Pengarah PPWN Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Juga pertama kali Ya, terima kasih. Baik, mungkinlah permulaan bicara kita malam ini. Puan Nur Syahidawati mungkin boleh jelaskan apa itu? Syahidah. Kita mesti panggil Syahidah, Puan ya? Ya, boleh. Baik, Puan Syahidah mungkin boleh kongsikan apa itu skuad wajah sebenarnya. Mungkin ramai yang masih tertanya-tanya apa itu skuad wajah sebenarnya. Secara umum lah saya umum ni, skuad wajah ni adalah sukarelawan yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, di mana tercetusnya inisiatif ini pada ketika negara kita dilanda COVID-19, di mana kita dapati keganasan terhadap wanita itu semakin meningkat. Betul. Macam yang Cik Irman cakap tadi lah. So wajah itu bermaksud macam Cik Irman kata tadi, wanita anti jenayah, singkatannya. Tapi wajah itu sendiri menggambarkan wanita yang cekal, yang berjaya, yang tinggi semangat juangnya. Itulah yang kita nak takrifkan di dalam wajah tersebut. So untuk pelaksanaan skuad wajah ini bermula pada Januari. Tapi dari segi pengiktirafan kerajaan itu ianya telah dilancarkan dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada tahun 2021 8 Mac sempena sambutan Hari Wanita peringkat kebangsaan pada kita itu, dan seterusnya kita lancarkan pula pada 17 Oktober untuk mengiktiraf sekolah ini agar bergerak ke peringkat angka umi, ya, diiktiraf. Okey, dari segi keahlian setakat ini ya, sehingga 30 September kita ada 326,932 orang, yang mana 252,000 plus adalah ahli wanita dan 74,000 plus adalah ahli lelaki. So dalam hal ini saya nak tekankan bahawa sebenarnya skuad wajah itu tidaklah terbuka kepada hanya wanita saja, tapi lelaki juga kita alu-alukan, di mana lelaki itu kita perlu untuk membantu dan melindungi wanita lah sebenarnya. Dari segi fokus, untuk tahun lepas dengan tahun ini yang 2022 kita ada sedikit berbeza lah. Untuk tahun 2021 kita berfokuskan kepada kita mahu merekrut seramai mungkin ahli. So kita dah dapat 326,000 tadi tu. So untuk tahun ini kita latih mereka dari segi program-program psikososial, dan kita fokus untuk mereka turun ke padang untuk menyantuni masyarakat, terutamanya wanita di luar sana. Itulah sedikitnya mengenai skuad wajah kita. Dan mungkin dari segi outreach-nya untuk turun ke padang ini, bagaimana caranya, ataupun mungkin ada kaedah yang berbeza sebelum ini yang dilakukan oleh kementerian? Sama je. Untuk sukarelawan skuad wajah ini kita tak ada imbuhan apa-apa. So memang motivasinya daripada keikhlasan diri kita. Untuk ahli skuad wajah ini kita tidak diktat. Maksudnya mereka bebas bergerak, sama ada nak bergerak secara individu ke secara berkumpulan. Selalunya macam NGO yang di bawah kita tu memang bergerak secara berkumpulan dah. Dan bila dia turun tu dia akan berfungsi sebagai first responder facilitator. Maksudnya bila kita turun ke bawah tu, kita akan menghadapi isu-isu yang mungkin kita fokus kepada anti jenayah, tapi ada macam-macam isu yang kita akan jumpa. Jadi untuk mereka ni kita adalah sebagai first responder bagi kes-kes yang mungkin memerlukan pihak lain yang untuk bertanggungjawab pada kes-kes itu. Kita akan menjadi facilitator lah untuk merujuk kepada agensi yang berkenaan. Dan saya tertarik dengan Puan kongsikan tadi data terkini 326,000
500 orang setakat Ogos. Mungkin waktu ini juga telah pun bertambah dan untuk mencapai sasaran 1 juta kan. Bagi mungkin Puan Nur Faizah sendiri, bagi wilayah persekutuan ini, sambutannya bagaimana setakat ini? Okey. Jadi seperti yang Puan Syahidah terangkan tadi kan, Encik Hilman, sebenarnya program Skop Wajah ni memang ada impak kepada kita punya masyarakat lah. Okey, kalau saya boleh ulas tadi, yang pertama tadi kita kata tahun lepas kita rekrut Skop Wajah ni. Betul. Tapi tahun ni kita memang all out turun padang. Jadi kalau bolehlah saya ulas sedikit setakat ini bagi saya daripada Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan, maknanya di bawah saya kita ada Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan saya juga terlibat untuk turun padang di Sabah, Sarawak, macam itulah. Jadi kalau nak kita tengok dari segi data dan statistiknya, sebanyak 72,795 orang telah kita santuni dari sepanjang kita punya turun padang dari segi jumlahnya. Okey, kalau kita tengok wilayah persekutuan sahaja, kita punya jumlah ahli Skop Wajah tu dalam 5,810 orang macam itulah. Tapi sebab saya jaga juga untuk yang Sabah, Sarawak, kalau boleh saya kongsikan untuk Sabah saja, jumlah turun padang yang kita laksanakan tu lebih daripada 55 turun padang. Memang apabila kita turun padang, kita menyantuni masyarakat, kita bukan sahaja turun padang begitu saja, tapi kita melaksanakan program psikososial ataupun program sokongan sosial dengan masyarakat. Yang kita bawakan adalah program pembangunan di bawah Jabatan Pembangunan Wanita di bawah model 4K. 4K JPW ni dia ada keuangan, keseimbangan, kemudian kita ada kepimpinan dan kesamaan kendiri, dan satu lagi adalah kemahiran. Jadi dia merangkumilah dalam aspek-aspek itu, Cik Iman. Dan saya nak fahami dengan lebih jelas lah mungkin antara puan berdua. Dari segi kita nak mendekati masyarakat di bawah, khususnya golongan wanita yang mungkin mengalami keganasan rumah tangga ini, bagaimana sebenarnya? Adakah tunggu laporan daripada pihak-pihak tertentu baru turun, ataupun kita sendiri pergi dan dapat mungkin maklumat daripada penduduk? Macam mana puan boleh kongsikan? Okey. Dari segi kita turun padang tu maksudnya berbagai saluran sebenarnya. Kalau kebanyakannya kita dapat laporan sebenarnya. Betul. Tapi bila kita turun padang, macam-macam kita jumpa. Maksudnya bila kita turun ke padang tu, kita akan dapat first hand information. Pada ketika itu mungkin dia terbuka hati untuk berkongsi dengan kita. Jadi pada ketika itulah kita akan bertindaklah untuk membantu yang saya kata sebagai first responder itu. Maksudnya walaupun kita sekarang ahli Skop Wajah ini ada limited kuasa, maksudnya ada kes-kes yang mungkin kita kena perlu rujuk kepada hospital misalnya, ataupun pihak polis, ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah KPWKM juga. So itulah dia, maksudnya dari pelbagai saluran, apa pun yang kita terima, sama ada kita terima first hand semasa kita turun padang ataupun menerima laporan daripada pihak tertentu, kita akan bertindaklah untuk membantu dari segi kemampuan kita sehabis baiklah untuk Skop Wajah. Kalau kita lihat keadaan sekarang ni puan, dengan cabaran selepas pandemik COVID-19 kan, betul. Dan juga ekonomi kita pun baru nak orang kata bernafas semula. Betul. Setiap isi rumah mempunyai masalah mereka tersendiri. Mungkin puan boleh kongsikan apa agaknya antara sebab keganasan rumah tangga berlaku? Adakah disebabkan faktor keuangan itu juga? Keganasan rumah tangga ni kalau ikut statistik macam Cik Ilman cakap tadi, ada 3,000 lebih kan. Bukan saja wanita yang diganasi, lelaki pun ada. Tapi dari segi kalau untuk kupasan saya ni mungkin lebih spesifik, bila mangsa diganasi, maksudnya dia ada pemangsa, ada dua pihak di situ. So pengalaman kita turun ke padang tu, kebanyakan wanita ni, khususnya wanita lah, kita wanita ataupun mungkin lelaki mungkin sama juga menghadapi isu yang sama. Bila mereka diganasi itu, pemangsa ni kita dapati dia pandai menggunakan psikologi dia untuk menakut-nakutkan mangsa tu. Selalunya yang pertamanya wanita ni akan diomok-omokkan dengan negatif tindakan-tindakan negatif, kesan-kesan negatif yang buruk. Jika dia melaporkan, sesuatu akan terjadi. Jadi dia takut, untuk melaporkan. Yang kedua, wanita ni balik kepada masalah kewangan. Wanita ini mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pemangsa, kepada lelaki, pasangan ke, abang ke, suami kita ke. Soalnya bila dia bergantung pada suami begitu dan dia tidak mempunyai punca pendapatan dan berkejaya, jadi dia merelakan diganasi itu pada tempoh yang lama. Itulah sebenarnya dia berdiam diri, memilih untuk berdiam diri untuk pada dia tak ada tempat untuk keluar.
Dan sebab yang lainnya juga wanita ni, terutamanya ibu, kita jumpa ibu-ibu, mereka ni fitrah ibu ni, dia akan mementingkan anak dia. Dia akan, pada dia bertahan tu kerana kepentingan agar anak dia dilindungi dan anak dia berjaya dan ditampung dari segi kewangan untuk melanjutkan pelajaran misalnya. Itulah naluri ibu tu. Dan kemudian wanita ini kita dapati kebanyakannya mereka tak tahu hak mereka. Mereka kurang kesedaran tentang hak-hak mereka, channel-channel yang saluran-saluran yang mereka boleh gunakan untuk mereka keluar daripada belenggu masalah itu. So, maksudnya dari segi undang-undang misalnya, dari segi syariah pun ada, syariah pun ada, sivil pun ada, dan undang-undang adat pun sebenarnya ada. Klaus-klausa yang melindungi wanita sebenarnya. Jadi wanita-wanita ini sebenarnya dia perlu itulah peranan Skuad Wajah, back to Skuad Wajah punya peranan. Mereka inilah yang approach kepada masyarakat, walaupun dia dia bukan mangsa pun, tapi kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran tu, bahawa ada channel-channel, ada pihak-pihak, contohnya macam kami Skuad Wajah, ada NGO yang di bawah kami juga memang fokus yang aktif untuk membantu mereka. Jadi itulah sebenarnya mereka kena tahu hak mereka dan juga saluran-saluran yang boleh membantu mereka keluar daripada keganasan rumah tangga misalnya. Macam Puan Nur Faiz lah, mungkin dah selepas Mac 2021 ni dah masuk bulan 10 2022, hampir setahun lebih Skuad Wajah ni tubuhkan, mungkin ada nampak impaknya ataupun kesannya kepada komuniti, khususnya golongan wanita ni. Seperti yang kita nyatakan tadi tu kan, sebab memang kalau saya di wilayah persekutuan ni memang selalu saya terima laporan daripada Skuad Wajah. Kita telefon ataupun WhatsApp cakap, puan ada kes di bandar dipukul, dipukul atau apa, macam mana nak buat dia akan kadang-kadang dia refer pada kita juga macam mana nak duit. Tapi memang kes tu berlaku dalam 2 minggu sekali ada, mesti ada. Jadi memang ada. Jadi memang ada peranan daripada Skuad Wajah ni yang memaklumkan tu. Sebab kalau nak harapkan kita yang turun semua, mungkin kita tak mampu untuk laksanakan. Tapi dengan ada sukarelawan ni, ia sangat membantu untuk sampai maklumat tu kepada kita. Okey, jadi contohnya kan tadi kita kongsikan pasal turun padang dan program psikososial. Apabila kita turun padang, selalunya kita akan bawa bersama, contohnya kadang-kadang kita bawa Jabatan Bantuan Guaman, kita bawa JKSM bersama, kadang-kadang kita bawa lawyer bersama, supaya wanita boleh datang walk in untuk mendapatkan khidmat nasihat terus depan mereka. Cuma bagi kes-kes yang terpencil, mana yang mereka tak tahu macam mana nak dapat maklumat tu, itu yang kita empower kita punya Skuad Wajah lah, bahawa kita ada banyak program sebenarnya, Encik Hilman. Contohnya kita ada legal clinic, kita ada selain daripada legal clinic, kita ada program-program lain yang berkaitan dengan psikologi, contohnya keseimbangan, bagaimana untuk mengatasi stres. Kita cuba bantu dengan macam-macam program. Tapi macam mana outreach program kita, itulah melalui kita punya ahli Skuad Wajah untuk hebahkan, wawarkan, supaya advokasi kita tu lebih menyeluruh kepada masyarakat. Ada tak cabaran Puan, macam bagi Skuad Wajah, sukarelawan ini? Mungkin ada wanita yang tak nak dibantu ataupun mengelak dibantu, takut dibantu. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Itu biasa. Kadang-kadang benda ni kita pun tak tahu kan, masing-masing punya masalah. Betul. Mungkin ada yang tak nak berkongsi. Betul. Sebab itu Encik Hilman, Skuad Wajah ni diwujudkan di dalam komuniti. Bermakna orang tu ada orang yang dekat dengan kita. Kita tak minta orang yang negeri lain pergi datang santuni dia, tak. Jadi biasanya orang dalam komuniti ni orang yang kita kenal, jiran kita ataupun, jadi dia ada keterbukaan untuk berkongsi di situ. Jadi dengan lebih ramainya ahli Skuad Wajah ni kita latih. Dia ada satu kemahiran yang kita panggil di bawah modul tu IES namanya. IES tu dia ada empathy, kemudian ada atensi, respon dan support. So dengan kemahiran yang asas yang dia ada tu, dia boleh sedikit sebanyak tahu cara untuk approach kepada orang yang berkenaan lah, macam tu. Baik, kalau saya nak kongsikan tentang isu semasa, mungkin sekarang ni kalau data yang menunjukkan tadi tu agak merisaukan sebenarnya Puan Mungkin dengan ada Skuad Wajah ni, apa harapan Puan untuk melihat adakah statistik ni menurun ataupun lebih ramai yang berani untuk tampil ke depan berkongsi? Of course lah, sudah tentu kita nak melihat statistik itu turunlah, semakin menurun, dan kalau boleh dia zero lah, mungkin tidak mungkin lah agak sukar kita kena realistik dalam hal ini. Tapi mungkin saya boleh tak share, nak tambah sikit Cik, dari segi impact positif Skuad Wajah ini. To be fair, Skuad Wajah ini kita baru tubuhkan Januari 2021. Dilancarkan Mac. Dilancarkan Mac. Kita tubuh, kita maksudnya pelaksanaannya bermula Januari 2021. Tapi bila kita
memikirkan tentang umur skor wajah tu. Kalau macam sekarang ni baru Oktober, setahun lebih baru. Baru macam kanak-kanak. Tapi agak membanggakan Puan, 300,000 dalam setahun lebih tu agak membanggakan. Exactly. Dan kita telah santuni macam Puan Faizah cakap tadi, lebih daripada 72,000 individu. Maksudnya impact skor wajah itu positif. Pada saya positif, walaupun dalam umur dia yang setahun 10 bulan tu nampak dia punya kesan-kesannya. Dan saya sukalah bila saya bercakap tentang impact skor wajah pada komuniti ni, saya suka kongsikan kes-kes yang kita pernah santuni yang memang saya rasa memberi impact dan motivasi juga kepada sukarelawan kita yang lainnya. Yang pertama tu ada wanita ni skor wajah ni jiran dia telah didera oleh suami dan dihalau daripada rumah. Jadi skor wajah kita ni telah menyantuni wanita ini. Pertamanya dia lapor, bawa wanita ni mangsa kepada buat laporan polis, dan seterusnya bila dia kehilangan tempat tinggal, kita engage dengan bahagian kuartus kerajaan untuk memberikan dia tempat penginapan, dan seterusnya kita refer juga, rujuk kepada JKM untuk memberikan bantuan seterusnya. Okey, yang kedua, kes yang skor wajah telah santuni adalah kita temui seorang remaja perempuan yang kita temui itu diikat dan ada kesan-kesan luka lebam di badan dia. Jadi pada ketika itu skor wajah telah membuat laporan polis sekali lagi, sebab itu bukan bidang kuasa kita, itu jenayah Jadi lepas tu kita cuba juga membawa mangsa kepada tempat untuk rumah pelindungan, dan seterusnya kita cari waris dia. Pada ketika itu dia tak ada waris. So kita trace dia pada dia punya surat beranak tu, kita jumpa ibu saudara dia dan dia selamat di bawah jagaan ibu saudara dia sekarang ni. Dan yang ketiga kalau boleh saya sharekan skor wajah kita pernah juga menyelamatkan wanita daripada cubaan bunuh diri, Cik Irman. Dia dah hampir bunuh diri. Dia hampir bunuh diri kerana dia mengalami stres yang tinggi sebab dia terpaksa menguruskan dua anak yang autism dan suami dia tidak bertanggungjawab. Jadi pada ketika itu skor wajah menerima panggilan daripada saksi dan melalui telefon je skor wajah kita, sebab kita dah latih dia kan, kita tenangkan dia dan alhamdulillah kita berjaya berhentikan dia daripada cubaan membunuh diri, dan seterusnya kita rujuk kepada kaunselor, dan kaunselor itu juga di bawah JPW, dan sehingga sekarang dia masih lagi menjalani sesi kaunseling. Itulah maksudnya impact-impact positif yang saya rasa memberi motivasi sepatutnya kepada yang lain-lain lah untuk terus berjuang walaupun kita tak ada imbuhan, tapi moga-moga kita dapat imbuhan di akhirat nantilah. Bila saya dengar Puan berkongsi ni, saya tertanya siapa sukarelawan ini, hebatnya. Arifnya mereka, maksudnya dengan kursus yang diberi ini, mungkin dalam tempoh masa tertentu mereka boleh tangani kes-kes dia kena ini. ada keikhlasan tu itulah yang sebenarnya sukarelawan kita siapa ada. Siapa sukarelawan yang menyertai ini? Mungkin Puan boleh kongsi maksudnya backgroundnya lah. Adakah pelajar? Semua 18 tahun ke atas. Kita tak dictate dari segi, cuma dari segi umur tu kita 18 tahun ke atas lah. Siapa saja yang berminat, semua kaum juga yang memang semua kaum yang memang willingly dengan ikhlas untuk membantulah. Mereka tu akan menjadi agent, macam saya kata tadi, agent, first responder untuk membantu. Kadang-kadang wanita tu kita jumpa tu dalam keadaan yang macam tadi nak bunuh diri. So kita kena tenangkan dia dari segi emosi dulu. Kita kena tengok maksudnya apa prioriti kita dalam membantu tu, apa prioriti kita. Sama ada kita nak bantu dia dari segi emosi dulu, ataupun macam tadi tu kita bawa dia pergi untuk membuat laporan polis. Begitulah kita. Maksudnya there's no SOP yang tertentu untuk kita ikut, cumanya kita melihat ikut hati dan ikut keadaan yang kita hadapi tu. Kesesuaian. Dia pun sebut tentang isu mental sekarang ni macam baran utama masyarakat global bukan sahaja di Malaysia. Kesihatan mental tu mungkin Puan Faizah nak kongsi juga bagaimana Puan melihat kesedaran wanita ni dalam melindungi diri sendiri dan juga mengelakkan daripada isu keganasan. Itulah seperti yang saya kongsi tadi kan, Cik Irman, memang masih berlaku, kita masih terima report, selalu terima. Jadi saya rasa memang pada pandangan saya, kita masih perlu bantu wanita ini untuk kita tingkatkan lagi mereka punya pengetahuan dan hak-hak yang mereka adalah. Masih banyak yang perlu kita bantu, masih banyak ruang yang boleh kita apabila kita turun padang ataupun melalui kita punya ahli-ahli skor wajah. Sebab itu yang saya nyatakan tadi, kita ada program-program yang seperti legal clinic
itu. Itu memang untuk mengajar wanita tentang hak-hak mereka. Jadi kami ni sentiasa berkolaborasi dengan agensi-agensi yang ada. Kita cuba sedaya upaya untuk sampai ke kampung-kampung, ke pedalaman tempat-tempat yang tak pernah kadang kita pergi sampai ke situ, bawa mereka turun. Apa masalah macam tu. So begitulah caranya. Ada lagi satu yang mungkin saya boleh tambah lah. Kita juga ada distress clinic sebenarnya. Distress ya. Itu dari segi kesihatan mental. Kita memang ada dalam modul kita tu. Maksudnya kita akan train dulu skop wajah kita, cara-cara distress, macam mana kita nak kawal emosi kita supaya kita sihat dari segi emosi, mental, fizikal kita kan. Jadi untuk mental tu sebenarnya kita penting untuk kawal emosi kita. Maksudnya kita kena kontrol keadaan tu. Betul. Jadi bila kita latih skop wajah itu, kadang-kadang skop wajah itu adalah mangsa sebenarnya. Ada antara yang skop wajah kita adalah mangsa. Jadi mereka mungkin lebih menjiwai, dan bila mereka keluar daripada belenggu keadaan itu, jadi mereka turun ke komuniti, mereka lebih memahami. Jadi bila mereka mendekati mangsa-mangsa tu, jadi mereka boleh menjiwai apa yang mereka lalui. Betul. Dia telah lalui. Macam tu. Puan nampak kita berbaki 5 minit je lagi, diam tak diam sebenarnya. Dalam kita seronok berdiskusi ni, dah tinggal 5 minit saja lagi untuk segmen ini. Dan mungkin Puan boleh kongsikan jugalah kenapa masih ada lagi wanita yang takut-takut diugut supaya tidak melaporkan, tidak berkongsi. Apa yang perlu mereka buat sebenarnya? Wanita ni sebenarnya tolonglah keluar daripada, buka minda anda jika anda mangsa, bukalah minda anda. Sebenarnya walau apa pun, anda kena tolong diri anda dulu. Bila anda membantu diri anda sendiri, maksudnya anda boleh mengawal keadaan itu, anda boleh sebenarnya melindungi. Kalau ibu, anda boleh melindungi anak anda. Anda tidak semestinya anda membiarkan diri anda untuk diganasi ataupun didera oleh pasangan anda. So dari segi itu, kita buka minda kita, dan kita selalulah meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang, macam yang saya kata tadi, saluran-saluran bantuan yang kita ada. Banyak saluran yang ada dari segi undang-undang, dari segi NGO. Kalau kita tak tahu di mana, maksudnya kenalilah ahli skop wajah di komuniti anda. Dan ahli skop wajah juga, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda. Tahu siapa diri anda, dan anda telah membantu masyarakat, dan saya bagi pihak JPW mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada usaha anda dengan ikhlasnya. Dan bagi mangsa, tolonglah keluar daripada belenggu kemiskinan. Dan untuk sukarelawan kami yang di komuniti, anda serlahkanlah diri anda supaya komuniti anda mengenali anda, yang mana satu anda. Jadi maksudnya mangsa-mangsa itu akan lebih berani untuk keluar lah. Maksudnya kalau jiran dia ada skop wajah misalnya, tapi tak dapat membantu, tak boleh juga. Jadi kalau dia tahu ada jiran dia skop wajah macam yang tadi tu, jadi bolehlah dibantu. Macam tu. Puan Nurfaizah, berbaki seminit. Mungkin bagaimana mungkin dah menonton ni ramai berminat nak start skop wajah, bagaimana nak start? Okey. Kalau ini penonton kita memang alu-alukan. Cukupkan 1 juta. Lebih ramai lagi untuk start skop wajah ni, tak ada fees apa-apa. Kita akan bagi training lagi kan. Inilah peluangnya untuk anda memberi banyak lagi kan. Jadi caranya tu kan, Encik Hilman nak tahu, kena tengok kat kita punya website. Kita ada Facebook ataupun TikTok ke? Facebook ada, tapi saya galakkan ke website kami, kena ada QR code senang. www.jpw.gov.my www.jpw.gov.my. Dalam tu semudah nyatakan. Lagi satu yang penting je, nak kena bagi tahu juga kepada mungkin ada para penonton kita yang hadapi problem ke apa kan, dia orang kena, kita nak ingatkan tentang talian kasih yang kita ada tu lah. Talian kasih. Tu kena. Kita ada talian kasih 15999. 15999. Kat situ boleh nak meluahkan perasaan ataupun ada program ke, ataupun rasa macam tak nak bercakap dengan orang, tak nak, sentiasa akan ada orang layan. Jadi telefon situ pun tak apa. Kalau tak nak, kita ada juga talian WhatsApp, Cik Hilman. Kita sediakan juga talian WhatsApp kita ni 019 261 6999. Kita tera di kaca TV tadi. Dan itulah saluran-saluran untuk mereka mengadu apa masalah. Kalau dia tak tanya skop wajah boleh, kat mana apa boleh, dekat situ. Boleh. Ada yang jawab 24 jam. Baik, nampaknya saya
seronok sebenarnya berbual dengan puan berdua Terima kasih. mengenai skot wajah ini dan nampaknya masa menjemput kita sebenarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Syahidawati Abdullah, Terima kasih. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita, dan juga Puan Faizah Asmuni, Pengarah PPWN Wilayah Persekutuan Jabatan Pembangunan Wanita. Tahniah dari kami dari Ruang Bicara kerana berjaya menubuhkan skot wajah ni dalam tempoh yang setahun lebih ni dalam 300,000. Semoga dapatlah angka sejuta yang dicapai itu ya. Diharapkan itu. Baik, terima kasih Puan berdua. Terima kasih. Baik, nampaknya kita akan kembali selepas ini dengan segmen yang lain, dengan topik yang lain bersama tetamu yang lain. Kembali selepas ini dalam Ruang Bicara.